haluan lidahku yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati Puan Zainun selaku moderator pada pagi ini, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pada pagi ini kita sambung kuliah kita yang lalu berkaitan dengan Akta Keganasan Rumah Tangga, dan kredit kita berikan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Negeri Sarawak, sebab slides ataupun bahan kuliah kita pada pagi ini kita gunakan, kita manfaatkan untuk kebaikan semua. Baik, jadi pada pagi ini kita sambung berkenaan dengan tajuk perintah yang boleh dimasukkan dalam IPO ataupun PO. Bagi sahabat-sahabat yang baru join, yang mungkin tak bersama dengan kita dalam kuliah yang lalu, IPO ini adalah Interim Protection Order. PO adalah Protection Order, iaitu Interim Protection Order maknanya perintah perlindungan interim. Interim itu maksudnya sementara. Jadi perintah perlindungan sementara ataupun perintah sementara. Jadi apa dia yang dimaksudkan dengan hak penghunian eksklusif? Jadi hak penghunian eksklusif, minta slide ke atas sikit kan? Slide tu ke atas sikit. Atas lagi. Ya, baik. Hak penghunian eksklusif itu adalah diberikan kepada orang yang dilindungi di kediaman bersama dengan mengeluarkan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat. Ini yang kita sebut dalam kuliah yang lalu. Biasanya keganasan rumah tangga ni melibatkan suami isteri. Bila suami isteri, kita memang tinggal satu bumbung, satu rumah. Jadi macam mana kita nak mengelak daripada diteruskan daripada keganasan yang dilakukan oleh suami itu berterusan ke atas isteri. Jadi kita kena make sure yang si isteri ni selamat, betul-betul selamat. Jadi kita tidak ada pilihan, kita tidak ada pilihan lain melainkan perlu dipisahkan sementara kan, di antara yang melakukan keganasan, iaitu suami. Kebiasaannya suami perlu dipisahkan sementara dan dikeluarkan suami itu dari tempat di mana mereka tinggal bersama. Jadi walaupun mungkin ada di antara kita yang persoalkan rumah tu nama suami, kan suami yang beli. Dalam Sale and Purchase Agreement, SNP, Sale and Purchase Agreement pun nama suami, loan pun suami. Jadi macam mana kita nak keluarkan suami dari rumah tu memang rumah dia, kan? Nama dia seorang. Maka jawapannya ialah melalui Akta Keganasan Rumah Tangga dengan perintah yang kita panggil IPO ataupun PO, Interim Protection Order ini, pihak berkuasa boleh mengeluarkan suami itu buat sementara waktu, kan, untuk ditenangkan keadaan dan pada waktu yang sama untuk menjamin keselamatan mangsa yang membuat aduan. Jadi ini antara kelebihan yang ada pada Akta Keganasan Rumah Tangga. Sebab itu dalam awal kuliah kita minggu lepas, saya ada menyebut bahawa walaupun negara kita ada undang-undang yang meliputi pelbagai jenis jenayah dan keganasan seperti Penal Code, Kanun Keseksaan, CPC, Criminal Procedure Code dan sebagainya, tetapi itu tidak cukup apabila melibatkan kes-kes keganasan rumah tangga. Sebabnya ialah yang melakukan keganasan dalam rumah tangga ini adalah ahli keluarga kita sendiri, kan, suami, bapa dan sebagainya. Maka dengan sebab itu Akta Keganasan Rumah Tangga ini adalah pelengkap, kan, ia adalah pelengkap bagi menampung kekurangan-kekurangan yang ada dalam undang-undang yang sedia ada seperti Kanun Keseksaan ataupun CPC.
Jadi melalui IPO ini, Interim Protection Order, pihak berkuasa boleh kan dari segi undang-undang untuk keluarkan suami daripada rumah tersebut, walaupun rumah itu nama suami, walaupun suami yang bayar dan sebagainya, walaupun segala-galanya dalam rumah itu milik suami sekalipun, pihak berkuasa boleh apabila ada aduan daripada isteri, keluarkan suami itu buat sementara waktu. Itu yang dipanggil sebagai hak penghunian eksklusif. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ialah larangan atau sekatan. Larangan atau sekatan yang kita boleh masukkan dalam IPO tadi, Interim Protection Order, iaitu melarang atau menyekat orang yang dikenakan perintah daripada memasuki tempat selamat, tempat berlindung, tempat kediaman atau kediaman bersama atau kediaman alternatif mengikut mana-mana yang berkenaan, mana-mana orang yang dilindungi. Maksud dia, katalah let's say dalam kes ini yang biasa kita sebut suamilah yang melakukan keganasan. Jadi apabila suami yang melakukan keganasan, yang menjadi mangsa adalah isteri. Maka selain daripada pilihan kita keluarkan suami itu daripada rumah tersebut, pilihan yang kedua adalah isteri itu yang dipindahkan. Isteri itu dipindahkan di tempat selamat ataupun tempat berlindung yang kita dah huraikan dalam kuliah kita yang lalu. Apa beza antara tempat selamat dengan tempat berlindung dari segi akta keganasan rumah tangga, ataupun tempat kediaman mereka bersama, kan? Ataupun tempat kediaman alternatif dan sebagainya. Jadi di mana-mana sahaja mangsa tadi, si isteri tadi dipindahkan di tempat itu, maka yang melakukan keganasan, contohnya suami, maka suami itu akan dilarang ataupun akan disekat daripada memasuki tempat tersebut. So dia tak boleh guna alasan, itu isteri saya, ikut saya nak buat apa pun. Tak boleh. Jadi suami tak boleh guna alasan, itu isteri saya nak ambil dia, kan, saya perlu lindungi dia. Itu antara ayat-ayat biasalah. Suami yang nak ambil isterinya, dia kata dia berhak, dia itu tugas dan tanggungjawab saya sebab itu isteri saya. Padahal dia yang pukul isteri dia sampai cedera teruk, kan, sampai luka parah dan sebagainya. Tapi bila dia nak ambil isteri dia akan kata bahawa ini tanggungjawab saya, ini isteri saya. Jadi pihak berkuasa mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menghalang suami tersebut daripada, bukan sahaja daripada mengambil isterinya, malah daripada memasuki mana-mana tempat selamat yang didiami oleh isteri tadi ataupun yang dijadikan tempat perlindungan oleh isteri berkenaan ataupun di rumah saudara mara ataupun kawan dan sebagainya, yang mana si isteri tadi mendiami rumah itu bersama-sama dengan orang lain. Ya, jadi pihak berkuasa mempunyai kuasa dari segi undang-undang yang kita panggil Akta Keganasan Rumah Tangga. Yang ketiga, ini pun menarik juga, kan. Seterusnya ialah memasuki tempat kerja atau sekolah mana-mana orang yang dilindungi. Kadang-kadang isteri tadi dia bekerja, contohnya bekerja di bank ataupun bekerja di sekolah sebagai cikgu ataupun sebagai penjawat awam ataupun pegawai kaki tangan swasta dan sebagainya. Jadi suami ni dia kacau, dia pergi kacau. Saya banyak pengalaman bila berlaku perbalahan suami isteri ni, pasangan yang suamilah kita kata senang, suami tadi dia akan pergi kacau tempat kerja, dia akan pergi jumpa bos, majikan si isteri, dia akan pergi kacau kawan-kawan di pejabat, di tempat kerja dan sebagainya. Kadang-kadang dia tak boleh masuk pun. Dia tak boleh masuk, dia horn, kan, kereta tu depan pintu pejabat dia horn berkali-kali, dia kacau lah. Sehingga menyebabkan environment di pejabat itu terganggu, sehingga menimbulkan masalah antara isteri yang menjadi mangsa dengan bos dia, dengan majikan dan sebagainya. Maka ini perlu dihalang, kan? Kita perlu halang gangguan-gangguan yang tidak sepatutnya daripada penjenayah ataupun daripada pengganas lah kita kata, daripada orang yang melakukan keganasan yang biasanya si lelaki tadi. Maka boleh interim protection order itu dikeluarkan. Cuma macam kita sebut sebelum inilah,
kita tak nafikan ada juga kaum lelaki yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga, tapi sebagaimana slide yang kita tunjuk minggu lepas, percentage peratusan itu tidaklah banyak kan, hanya sebahagian kecil sahaja suami yang menjadi mangsa. Jadi katalah let's say suami pula yang jadi mangsa kan, isteri ni yang pergi kacau suami, dia dengan menjerit-jerit depan pintu pejabat, di bawah office dan sebagainya, sehingga ganggu kerani ataupun kaki tangan yang lain dan sebagainya, maka suami yang menjadi mangsa keganasan isterinya boleh minta IPO, Interim Protection Order. Cuma sebagaimana yang kita sebut, sebab secara umumnya lelaki lebih kuat secara fizikal daripada isteri, maka kebiasaannya yang berlaku adalah suami yang menzalimi isteri ataupun yang mengganggu, melakukan keganasan dan seumpamanya. Ataupun yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga ni anak-anak, kan, anak-anak. Ayah ni yang mendera si anak tadi. Maka kalau begitu keadaan dia, pihak berkuasa boleh keluarkan interim protection order untuk halang si bapa ni daripada memasuki sekolah anaknya. Itu boleh. Jadi ini antara kelebihan yang ada pada Akta Keganasan Rumah Tangga. Dia lebih spesifik, dia lebih terperinci berbanding dengan akta-akta yang umum seperti Penal Code dan Kesesaan dan sebagainya. Ataupun memasuki mana-mana institusi lain yang mana-mana orang yang dilindungi ditempatkan. Jadi tak kira lah di pejabat ke, di sekolah ke, ataupun mana-mana bangunan, institusi dan sebagainya, maka boleh dikeluarkan IPO. Kemudian menghampiri mana-mana orang yang dilindungi pada jarak sekurang-kurangnya 50 meter atau apa-apa jarak yang difikirkan munasabah oleh mahkamah. Jadi kita akan tengok nature case tersebutlah, apa jarak yang sesuai supaya si suspek tadi dapat dihalang daripada melakukan keganasan sama ada terhadap isterinya ataupun terhadap anaknya. Contohnya si bapa mendera anak ataupun si suami mendera isteri dia. Jadi katalah anak yang menjadi mangsa, anak dipukul sampai cedera teruk dan sebagainya. Jadi bukan setakat kita boleh halang si bapa tadi daripada memasuki sekolah, tetapi kita juga perlu melindungi mangsa tadi apabila mangsa keluar dari bangunan tersebut. Contohnya si anak tadi, dia dalam sekolah. So kita kata si bapa dilarang daripada memasuki kawasan sekolah. Tapi si anak tadi tidak akan selama-lamanya dalam school compound, dalam kawasan sekolah. Dia akan keluar masuk kan. Contohnya waktu balik daripada sekolah, dia akan keluar daripada bangunan sekolah, dia akan keluar daripada kawasan pagar sekolah dan dia akan tunggu contohnya di tempat menunggu di luar daripada pagar sekolah, ataupun dia mungkin akan naik basikal ataupun dia akan berjalan kaki dan sebagainya. Maka apabila si anak tadi keluar daripada kawasan sekolah, anak tersebut juga perlu diteruskan perlindungan itu kepadanya. That's why Akta Keganasan Rumah Tangga membolehkan bagi mahkamah untuk mengeluarkan perintah untuk menghalang suspek daripada mengganggu mangsa dalam jarak yang tertentu. Jadi dalam undang-undang disebut 50 meter atau apa-apa jarak yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Jadi mahkamah akan tengoklah, kalau jarak 50 meter pun dia boleh mengganggu mangsa dengan caranya yang tertentu, dengan mungkin dengan body language kan, dengan isyarat-isyarat tertentu dan sebagainya, maka mahkamah boleh panjangkan jarak tersebut daripada 50 meter kepada 100 meter dan sebagainya. Itu akan dinilai oleh mahkamah berdasarkan kes-kes yang ada di depan hakim. Ataupun membuat hubungan diri dengan orang yang dilindungi itu selain dalam kehadiran seorang pegawai penguatkuasa atau seorang lain yang dinyatakan atau diperihalkan dalam perintah itu. Maksud membuat hubungan diri ini maksudnya dia tak dibenarkan jumpa kan, duduk sekali. Contohnya si mangsa tadi makan di kafe ataupun di kedai makan,
Dia tiba-tiba datang duduk satu meja sebagai contoh. Pun tak boleh, kan? Tak boleh membuat hubungan diri yang macam tu. Kontak seperti itu tak boleh. Ataupun mangsa pergi tengok wayang, tiba-tiba dia pun beli tiket masuk juga dalam panggung wayang tersebut, kemudian dia pergi duduk sebelah, sebagai contoh, kan? Itu pun tak dibenarkan dalam undang-undang mengikut Akta Keganasan Rumah Tangga. Sebab tu saya katakan bahawa Akta Keganasan Rumah Tangga ni dia lebih spesifik, dia lebih terperinci, lebih detail berbanding dengan kanun keseksaan ataupun CPC, Criminal Procedure Code dan sebagainya. Jadi that's why kita perlukan akta yang seperti ini. Baik, kemudian slide seterusnya ialah perintah yang boleh dimasukkan dalam IPO ataupun PO. 1(C), kebenaran memasuki kediaman. Mangsa dibenarkan memasuki kediaman bersama dengan cara ditemani oleh pegawai penguat kuasa untuk tujuan mengambil barang kepunyaannya. Contohnya, isteri tadi yang jadi mangsa, dia tak sanggup untuk tinggal di rumah suami dia sebagai contoh. Maka dia keluar dari rumah tersebut. Jadi masa kita takut ni, kadang-kadang kita keluar sehelai sepinggang ataupun ada barang yang kita lupa bawa dan sebagainya, maka kita nak ambil barang-barang peribadi kita, kan? Suspek nak ambil barang-barang peribadi miliknya. Maka dalam IPO itu boleh dimasukkan satu para yang menyatakan bahawa mangsa ni boleh dia pergi semula ke rumah suami dia bersama dengan pegawai penguat kuasa untuk teman bagi menjamin keselamatan dia ambillah barang-barang peribadi ataupun barang-barang yang menjadi keperluan dia. Baik, kemudian 1(D), komunikasi. Communication. Baik. Macam mana komunikasi ini? Iaitu menghadkan pelaku membuat perhubungan melalui apa-apa cara. Jadi tak bolehlah, kan? Email ke, WhatsApp ke, tengoklah apa yang dia selalu kacau. Sekarang ni kan kita ada banyak pilihan dalam media sosial. Jadi dalam IPO itu boleh dimasukkan para berkaitan dengan macam mana kita nak kawal pelaku ataupun suspek tadi daripada membuat hubungan ataupun dia meneruskan gangguan terhadap mangsanya. Jadi kita akan tengok kepada kes. Kalau dia biasa kacau isterinya, dia guna panggilan telefon ataupun teks, kan, melalui WhatsApp, Telegram dan sebagainya, maka itu akan dimasukkan halangan-halangan atau sekatan-sekatan komunikasi dalam IPO. Kemudian 1(D), penggunaan kenderaan. Membenarkan mangsa menggunakan kenderaan yang biasa digunakan oleh mangsa. Jadi katalah mangsa tadi biasanya menggunakan kereta, kan? Jadi kereta tu nama adik-beradik ataupun nama suami ataupun nama orang lain sebagai contoh. Yang nama sendiri itu memang tak jadi masalah. Ini mungkin nama si suami yang biasa dia guna, kayaknya dia biasa guna untuk urusan harian, untuk dia pergi kerja dan sebagainya. Jadi undang-undang dibuat untuk melindungi mangsa supaya pelaku tadi tidak menggunakan cara ini untuk memberi tekanan kepada mangsa. Dia rampas kereta dan sebagainya. Maka kalau mangsa biasa menggunakan satu kereta untuk dia pergi sekolah ataupun untuk dia melakukan tugas harian, pergi kerja dan sebagainya, maka dalam IPO itu perintah sementara ni, sementara pihak berkuasa membuat siasatan atau mengambil tindakan selanjutnya, maka buat sementara waktu akan ada perintah sementara yang mana pelaku tidak boleh menghalang atau mengganggu atau mengambil, merampas kenderaan yang biasa digunakan oleh mangsa. Jadi katalah mangsa biasa guna kereta itu, walaupun kereta itu milik nama suami, ya biasalah dalam rumah tangga nanti suami kata itu kereta milik suami, kan, sebab nama suami. Isteri pula kata tak, kereta milik dia tetapi guna nama suami. Macam-macam lah sebab kita suami isteri, kan. Kita kadang-kadang banyak share. Suami guna nama isteri, isteri guna nama suami, selain daripada suami guna nama suami dan sebagainya. Itu perkara biasa dalam rumah tangga.
That's why dalam Akta Keganasan Rumah Tangga, dalam perintah sementara itu akan ada, kita boleh masukkan perenggan yang menyatakan bahawa mangsa dibenarkan menggunakan kenderaan yang memang biasa digunakan, dan pelaku keganasan tidak boleh merampas kenderaan tersebut. Baik, seterusnya apa-apa arahan mahkamah, 1/F. Pemberian apa-apa arahan mahkamah berhubung perintah tambahan tersebut. Jadi yang ni satu bidang kuasa yang apa kita kata budi bicara, kan, discretion yang luas yang diberikan kepada mahkamah untuk melihat apa lagi tambahan dalam perintah tersebut yang diperlukan oleh mangsa untuk melindungi mangsa. Baik, seterusnya, slide seterusnya ialah hak penghunian eksklusif, larangan atau sekatan. Baik, perintah tidak menyentuh apa-apa hak milik atau kepentingan yang orang terhadapnya perintah itu dibuat atau mana-mana orang lain mungkin mempunyai mengenai premis tersebut. Jadi dia tak akan sentuh soal ownership, soal pemilikan. Kita nak tukar geran rumah sebagai contoh, itu tak boleh. Perkara yang berkenaan dengan ownership itu tak diganggu dalam kad pendaftaran kenderaan sebagai contoh, kan. Isteri guna kereta suami. Jadi isteri tak bolehlah dengan alasan dia diganggu oleh suami dan sebagainya, ada masalah rumah tangga, tiba-tiba dia nak minta JPJ tukar kereta tersebut kepada nama dia. Tak bolehlah. Itu yang berkaitan dengan ownership, pemilikan, itu tak boleh ganggu, kan. Kalau dalam kad pendaftaran kereta itu nama suami, dia tetap nama suami. Kalau dalam geran tanah atau geran rumah itu nama suami, dia tetap nama suami. Jadi apa yang fungsi IPO ini adalah sekadar untuk melindungi keselamatan mangsa sahaja. Baik, yang sebelah kanan itu, mahkamah tidak boleh membuat sesuatu perintah mengeluarkan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat daripada keseluruhan kediaman bersama yang dipunyai atau disewa pada keseluruhan olehnya atau bersesama olehnya, melainkan jikalau mahkamah berpuas hati bahawa tidak ada cara lain untuk menjaminkan keselamatan diri mana-mana orang yang dilindungi itu pada masa itu. Baik, ini satu peruntukan undang-undang yang kita kata untuk balance, kan, untuk sebab kita dalam legal maxim, a person is innocent until proven guilty. Kita tak boleh kata orang tu memang salah, suami tu memang jahat. Sebab kita nak kata orang tu jahat, orang tu salah dan sebagainya perlu melalui perbicaraan. Tapi pada masa yang sama kita nak kena balance juga. Ni mangsa kemungkinan aduan itu betul, kan, suami memang menzalimi dia. Tapi kita nak sahkan suami itu betul-betul menzalimi dia, betul-betul pukul dia, kita ada prosedur, dan prosedur itu sangat kita kata kompleks, complicated, dan dia panjang. Dia bukan kata hari ni kita buat aduan ke mahkamah, hakim boleh jatuh hukum hari ni juga, tak boleh, sebab kita ada proses yang complicated, kan, yang ada simpang siurnya, ada prosedur, kan. Dan juga dia akan mengambil masa dan melibatkan banyak pihak. Sebab kita pada masa yang sama, pihak berkuasa juga perlu berhati-hati. Kadang-kadang aduan yang dibuat oleh isteri itu tidak genuine, kan, tidak betul. Dia ada helah yang dia sebenarnya dia pemangsa, sebenarnya dia yang nak buat zalim kepada suami dia. Dia mungkin kita kata ada cinta tiga segi, dia ada boyfriend lain, kan, dia dia berpakat dengan lelaki lain untuk kenakan suami dia. Jadi ini semua benda ini perlu diambil kira. Kita tak boleh kata bahawa dalam semua keadaan suami memang salah. Tak boleh. Sebab ada juga kes di mana itu hanya fitnah semata-mata. Suami tidak melakukan kezaliman, tapi isteri yang mereka-reka cerita yang tidak ada sebenarnya. Tapi walaupun kita kata itu adalah kemungkinan itu lebih kecil berbanding dengan kezaliman dan kekasaran, keganasan yang dibuat oleh suami dalam dunia realiti, tetapi kita tak boleh terus ketepikan kemungkinan tersebut. Dengan sebab itu
dalam Akta Keganasan Rumah Tangga ini, mahkamah seboleh-bolehnya tidak akan mengeluarkan seorang suami daripada rumahnya bersama dengan isterinya, melainkan jikalau itu the only way, itu sahaja cara yang ada. Jadi kalau tidak ada pilihan, barulah mahkamah akan mengeluarkan perintah untuk keluarkan si suami daripada rumah yang dia tinggal bersama-sama dengan isterinya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa tidak semudah itu kan untuk kita keluarkan suami daripada rumah yang dia diami dengan isterinya. Jadi pertimbangan itu ada kepada hakim, mahkamah yang diberi kuasa untuk menilai sama ada pilihan lain ataupun tidak. Jadi kalau once tidak ada pilihan lain, itu saja cara yang ada, barulah mahkamah akan perintahkan suami untuk keluar daripada rumah tersebut. Baik, bilakah IPO boleh diminta? Baik, IPO boleh diminta sementara menunggu penyiasatan berhubungan dengan perlakuan suatu kesalahan yang melibatkan keganasan rumah tangga. Itu yang sebelah kiri, yang warna merah tu. Jadi kita akan minta IPO sementara tunggu siasatan dibuat oleh pihak polis, kan. Yang belah kanan tu penyiasatan oleh pihak polis. Jadi sementara dalam kes siasatan tu dibuat sama ada oleh pihak berkuasa lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya ataupun oleh pihak polis, maka boleh kita minta IPO. Siapakah yang boleh memohon IPO? Keadaan yang sama sebagaimana yang kita cerita sebelum ini, dibuat secara ex parte, iaitu sebelah pihak, sama ada mangsa sendiri yang minta ataupun lawyer dia, ataupun pegawai kebajikan masyarakat, ataupun penjaga kepada kanak-kanak ataupun OKU. Jadi kalau yang jaga tu datuk boleh minta kan IPO ataupun nenek dan sebagainya. Kemudian next, di manakah IPO boleh dimohon? Keadaan yang sama sebagaimana yang kita cerita sebelum ini, di mana-mana daerah mahkamah yang ada lah. Contohnya kalau mangsa tu dia tinggal di, kita kata di Shah Alam, maka mangsa boleh minta di mahkamah di Shah Alam. Ataupun di tempat suami dia tinggal, yang pelaku ni, katalah pelaku tu suami dia. Isteri tinggal di Shah Alam, suami tinggal di Gombak. Nak minta di Gombak, boleh? Sebab itu tempat tinggal suami, boleh? Ataupun di mana keganasan itu berlaku. Isteri di Shah Alam, suami di Gombak, mereka bercuti di Johor Bahru, di Johor. Jadi minta di Johor, boleh? Sebab dia berlaku di Johor, boleh. Ataupun di mana mangsa ditempatkan sementara. Dua-dua tinggal di Selangor, asal orang Selangor. Kemudian mangsa tadi dapat perlindungan di Kelantan, kan, di Kota Baru. Maka dia minta perintah itu di Kota Baru, boleh. Jadi berapa lamakah next? Berapa lamakah tempoh IPO? IPO terhenti kuat kuasa apabila pihak polis memaklumkan secara bertulis siasatan telah selesai. Kalau siasatan dah selesai dan tiada tindakan selanjutnya akan diambil terhadap orang yang dikenakan perintah. Ini yang biasa kita sebut NFA lah, no further action. Kan, no further action. Pihak polis tengok tak ada kes yang kuat untuk diteruskan. So status report itu NFA, no further action. Maka bila no further action, tiada tindakan selanjutnya, perintah tadi akan terhenti. Siasatan dah selesai, polis kata tak ada kes, maka dia stop setakat itu. Ataupun yang bawah tu, jikalau selepas diberitahu secara bertulis oleh pihak polis tentang prosiding jenayah akan dimulakan terhadap pelaku. Jadi bila prosiding jenayah akan dimulakan, maka IPO itu akan terhenti. So dia ada next step. Baik, tiada permohonan PO dibuat dalam masa 7 hari. Jadi IPO ni dia berkuat kuasa, lepas tu dalam masa 7 hari perlu dibuat protection order pula. Tadi IPO ni sementara je. Dia perintah untuk dikeluarkan dengan cepat, maka sudah tentu pembuktian itu tidaklah seketat dengan perbicaraan yang sebenar dalam mahkamah. Maka dengan sebab itu dia ada waktu. Maka kalau dalam tempoh 7 hari tidak dibuat perintah perlindungan, maka IPO tadi akan terhenti penguatkuasaan dia. Dia tidak lagi efektif.
Kemudian permohonan PO dibuat dalam masa 7 hari. Seterusnya, apakah IPO boleh diketepikan? Isteri tuduh suami melakukan keganasan rumah tangga. Suami kata, tak, aku tak buat apa. Ini adalah helah yang dibuat oleh suami sebab dia bercinta dengan satu foreigner sebagai contoh. Maka Section 12B mengatakan bahawa orang yang terhadapnya IPO itu dibuat boleh memohon untuk mengenepikan perintah itu dalam masa 14 hari dari tarikh perintah itu disampaikan. Dia terima hari ini, so dia ada tempoh 2 minggu untuk dia ketepikan perintah itu dan untuk dia bagi version dia pula. Dia kata ini helah, dia kata dia tak pernah pukul, tak pernah tampar isteri dia, tak pernah buat apa-apa gangguan terhadap isteri dia. Apa yang aduan isteri dia buat semata-mata helah untuk melarikan diri dari rumah tangga yang dibina sebab bercinta ataupun terperangkap dengan love scam ataupun apa-apalah yang berlaku sekarang ini, maka si suami tadi boleh kan mengenepikan IPO tadi dalam tempoh 14 hari selepas daripada dia menerima perintah tersebut. Baik, seterusnya 4 perintah perlindungan atau protection order PO. Baik. Apakah PO dan tujuan PO? PO ni kita nak tahu apa yang dikatakan PO dan tujuan PO. Perintah yang dikeluarkan oleh magistrate dalam permohonan yang melibatkan suatu aduan keganasan rumah tangga. Jadi mahkamah ni yang paling tinggi Federal Court, bawah tu Court of Appeal, kemudian kita ada High Court, mahkamah tinggi, bawah mahkamah tinggi kita ada mahkamah session, yang paling bawah adalah mahkamah magistrate. Jadi kita pergi mahkamah yang paling bawah tu, pergi mana-mana daerah yang berhampiran, mahkamah magistrate. Jadi mahkamah yang paling bawah. Untuk melarang pelaku daripada melakukan keganasan terhadap mangsa atau kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak berkeupayaan. Itu tujuan IPO. Kita nak sekat daripada keganasan itu berterusan. Baik, peruntukan yang boleh dimasukkan untuk melarang pelaku daripada menghasut orang lain untuk melakukan keganasan terhadap mangsa atau kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak berkeupayaan. Jadi kita boleh masukkan, jangan dia pergi hasut. Dia tak buat. Pelaku tu dia tak buat tapi dia pergi hasut pula kawan dia ataupun jiran dia ataupun adik-beradik yang lain untuk melakukan keganasan, kezaliman terhadap isterinya. Kita boleh masukkan dalam IPO. Jadi apa dia yang boleh dimasukkan? Hak perhunian eksklusif yang kita cerita tadi. Juga larangan atau sekatan sama dengan apa yang kita cerita sebelum ini. Kita boleh larang atau sekat daripada masuki rumah, daripada memasuki tempat kerja ataupun sekolah, daripada memasuki apa-apa building lah, apa-apa institusi, tempat kita berada, tempat mangsa berada, ataupun jarak tertentu, jarak yang selamat 50 meter dan sebagainya. Kemudian next, perintah yang boleh dimasukkan dalam IPO ataupun PO, sama juga macam tadi, kebenaran memasuki kediaman, nak ambil barang yang tertinggal, dari segi komunikasi, kita boleh sekat, penggunaan kenderaan yang biasa digunakan oleh mangsa dan apa-apa arahan lain oleh mahkamah. Seterusnya next, bilakah PO boleh diminta dalam masa 7 hari selepas mangsa dimaklumkan secara bertulis oleh polis berkenaan dengan proceeding. Slide seterusnya, slide yang bawah. Itu, baik. Apabila dimaklumkan oleh polis secara bertulis, prosedur jenayah berhubung keganasan rumah tangga akan dimulakan terhadap pelaku. Baik, Seksyen 13-1-B pada mana-mana peringkat prosedur jenayah di bawah kanun keseksaan atau mana-mana undang-undang bertulis lain di mana pelaku dituduh dengan kesalahan keganasan rumah tangga walaupun IPO tidak dikeluarkan kepada pelaku. Walaupun tak ada IPO, tapi PO boleh diminta. Jadi interim protection order tak ada. Tapi protection order tu sendiri boleh kita minta. Baik, kemudian seterusnya suatu perintah perlindungan di bawah subsection 13-1 boleh diminta khususnya slide bawah, slide satu lagi. Okey. Iaitu suatu syarat untuk membebaskan tertuduh dengan jaminan. Boleh ada jaminan melalui jaminan. Apabila kesalahan yang disebut dalam subsection 1 di-compound di bawah section 260 Kanun Tata Cara Jenayah. Jadi compound ni maksud dia macam ni. Katalah suami isteri bergaduh, kan, suami dikatakan telah menzalimi isterinya, tetapi isteri nak tarik balik, kan, isteri nak tarik balik. Biasalah perbalahan yang mana isteri kata tak apalah, dia boleh lupakan apa yang suami buat. Maka boleh tak kes itu di-compound, diselesaikan dan tidak diteruskan? Jawapan dia boleh, kan. Jadi bila
mereka mencapai kata sepakat sama ada melibatkan bayaran ataupun tidak oleh suami kepada isteri dan sebagainya, maka kesalahan itu boleh di-compound ataupun diselesaikan dan stop setakat itu. Kemudian next, berapa lamakah tempoh PO, Protection Order, berapa lama tempoh dia? Tidak dinyatakan secara spesifik. Akta 521 hanya memperuntukkan tempoh masa bagi perintah di bawah Seksyen 6. Perintah yang diperuntukkan dalam PO itu hendaklah berkuasa selama satu tempoh tidak melebihi 12 bulan dari tarikh permulaan kuat kuasa perintah itu sebagaimana yang dinyatakan dalam PO itu. Tempoh dia tak lebih 12 bulan. Baik, kemudian apakah PO boleh dilanjutkan? Boleh dilanjutkan tidak lebih 12 bulan kalau perlulah, kalau perlu. Kemudian pelanjutan itu tidak boleh dibuat lebih daripada sekali. Jadi sekali sajalah, kali kedua tak boleh. Kemudian program pemulihan, mahkamah boleh di dalam permohonan PO membuat perintah dengan merujuk satu pihak atau lebih ke program pemulihan. Jadi kalau kita fikir pihak yang terlibat ni perlu melalui program pemulihan, maka mahkamah boleh ada kuasa untuk merujuk pihak yang terlibat untuk dipulihkan. Baik, kemudian perintah merujukkan mangsa ke program pemulihan hanya boleh dilaksanakan dengan persetujuan mangsa. Jadi kalau mangsa tak setuju, katalah yang jadi mangsa tu isteri. Kan isteri tak mau pergi ke program pemulihan, maka kita tak boleh paksa isteri tersebut. Sebab kita tahulah orang yang mengalami tekanan mental, perasaan dia, hati dia remuk dan sebagainya, kita tak boleh paksa dia kan untuk melalui program pemulihan. Kalau dia mahu, dia boleh pergi. Baik, kemudian seterusnya pengurusan pelaksanaan program pemulihan yang ini di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, kita ada kaunselor, pegawai psikologi dan sebagainya yang berkemahiran untuk membantu. Tapi kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya percaya ramai yang mengetahui ada rungutan daripada pihak mangsa yang mengatakan kaunselor tak bagus dan sebagainya. Itu of course sebab kita melibatkan ramai pihak, banyak pihak, dalam banyak pihak yang bagus, yang berkelayakan, adalah satu dua yang tidak dapat memainkan peranan pada tahap yang optimum dan yang tidak sebagaimana yang kita harapkan. Maka kita boleh minta dengan pihak yang terlibat untuk dapat kaunselor lain ataupun pakar psikologi yang lain dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa sistem ini sistem yang terbaik yang kita ada, tetapi ia bukanlah sistem yang sempurna. Mana-mana mekanisme, mana-mana sistem, organisasi, kerajaan dan sebagainya sudah tentu tidak sempurna. Tetap ada masalah-masalah itu, ini, dan hengki-pengki dan sebagainya, macam-macam lah. Sebab melibatkan ramai orang. Jadi sistem itu tidak sempurna, tetapi ini yang terbaik yang kita ada. Jadi dapatkanlah bantuan daripada pihak yang terlibat. Baik, siapa yang boleh memohon PO pun sama dengan IPO tadi, mangsa, peguam, pegawai kebajikan, pegawai polis dan penjaga bagi kanak-kanak ataupun orang OKU. Di mana PO boleh dipohon pun sama dengan IPO tadi. Next, apakah PO boleh diketepikan, yang tu boleh diketepikan melalui rayuan dan sebagainya. Baik, kemudian pelanggaran perintah IPO, ini pun sama yang telah saya sebut sebelum ini, kalau tidak menggunakan kekerasan, denda tak lebih 2,000, penjara tak lebih 6 bulan. Kalau guna kekerasan, denda tak lebih 4,000, 2 kali ganda lah. Dan penjara tak lebih 1 tahun dan seterusnya. Baik, pampasan, pampasan ganti rugi. Mahkamah Sivil boleh mendengar tuntutan, boleh award pampasan. Pampasan macam mana? Yang belah kiri itu, bawah kiri itu kecederaan diri mangsa akibat keganasan rumah tangga. Boleh? Kan kita boleh minta ganti rugi sebab luka, sebab patah dan sebagainya, sebab parut dan lebam, apa-apa sahajalah kecederaan yang berlaku. Yang tengah itu kerosakan harta akibat keganasan rumah tangga. Kan suami mengamuk, dia pecahkan TV, dia pecahkan perabot-perabot yang ada, dia rosakkan semua, kita boleh minta ganti rugi. Yang penting kita dapat bagi bukti, ada gambar, kan ada resit, ada dokumen pemilikan ataupun apa-apa yang boleh kita bagi bukti kepada mahkamah untuk dapatkan ganti rugi. Ataupun kerugian akibat keganasan rumah tangga pun kita boleh minta ganti rugi di mahkamah. Baik, kemudian kesakitan dan penderitaan mangsa, kan perbelanjaan yang terpaksa ditanggung oleh mangsa
apabila terpaksa berpisah daripada pelaku, daripada suami. Apa dia perbelanjaan yang dia terpaksa keluarkan? Yang mana kalau rumah tangga tu elok, perbelanjaan tu tidak ada. Tapi dengan sebab berlaku keganasan, maka benda tu incurred, benda tu terpaksa dibelanjakan. Maka itu boleh dituntut. Perkara yang boleh diambil kira oleh mahkamah ataupun kos rawatan, kos rawatan dengan sebab luka, ditendang, disepak dan sebagainya, dapat kena pergi jumpa doktor, ataupun dengan sebab stres kena jumpa dengan pakar psikiatris, kan, kena jumpa dengan kaunselor, semua tu kos kan, 200-300 dan sebagainya, berapa ribu, itu semua boleh minta. Kemudian seterusnya contoh situasi, yang ni saya rasa saya tak perlu elaborate. Ini hanya sekadar contoh lah kan. Contohnya hospital, klinik, psikiatris, nak repair kereta yang dipecahkan cermin oleh suami, ditendang dan sebagainya, kan, kereta dicalakan, dirosakkan, ataupun pembayaran penginapan, pembayaran pengangkutan dan sebagainya, berapa ribu. Contoh ni disebut 51,000. Itu sekadar contoh lah untuk tuan-tuan dan perempuan dapat general idea. Kemudian pegawai penguat kuasa, yang ni tugas dia bantu kita, kemudian dia aturkan pengangkutan, dia itu antara tugas dia. Kita boleh minta tolong dia untuk dia aturkan pengangkutan untuk kita pergi ke tempat lain yang selamat, ataupun minta tolong dengan pegawai penguat kuasa untuk aturkan pengangkutan, kita nak pergi hospital, dapatkan rawatan dan sebagainya, ataupun untuk menemankan mangsa. Kemudian seterusnya tugas tambahan pegawai penguat kuasa yang merupakan pegawai polis. Dia boleh buat tangkapan ataupun dia boleh awasi untuk keluarkan orang tu daripada kediaman bersama, dan juga dia boleh bagi tahu mangsa status siasatan. Jadi kita sebagai mangsa ataupun kita sebagai keluarga kepada mangsa, katalah yang mangsa tu kakak kita ataupun adik kita, kita boleh bagi tahu kepada adik kita supaya dapatkan update daripada IO, kan, investigation officer, pegawai penyiasat, dapatkan update kes saya ni macam mana, status dia, kan, polis dah buat apa terhadap suami saya. Itu kita boleh dapatkan updates daripada IO. Kemudian memaklumkan mangsa mengenai status permohonan IPO ataupun PO. Jadi kita boleh dapatkan maklumat tentang status permohonan tersebut. Kemudian seterusnya pemakaian akta ini adalah meluas dalam Malaysia. Kita skip lah yang tu. Jadi akta kekerasan rumah tangga ini bukan undang-undang untuk wanita saja, untuk semua orang lah. Tapi macam saya sebut di awal kuliah, yang biasa jadi mangsa wanita. Jadi ada segelintir, sebilangan kecil sahaja kaum lelaki. Tetapi kita nak bagi penjelasan bahawa ini untuk semua orang, kan, sama ada dia dewasa atau dia kanak-kanak, sama ada dia lelaki ataupun wanita. Cuma dalam banyak keadaan wanita lah yang jadi mangsa. Dalam banyak keadaan kanak-kanak ataupun orang OKU yang menjadi mangsa. Jadi slides kita dah habis sekadar itu, cuma sedikit tambahan untuk pengisian kita pada pagi ini. Kalau saya boleh ambil masa sedikit saja sebelum kita buka untuk sesi soal jawab. Yang pertamanya saya ingin ingatkan kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian, khususnya kepada kaum suami, kepada kaum bapa, jangan mengguna alasan Al-Quran untuk pukul isteri dengan cara yang memudaratkan isteri. Ini banyak berlaku, kan. Pengalaman saya di mahkamah, bila ada suami yang jumpa saya, dia kata bila saya jumpa dengan si suami kata, "Ustaz tak tahu ke Quran sendiri suruh kita pukul isteri." Ini antara penyalahgunaan, kan, abuse, salah guna Quran untuk justify keganasan yang kita lakukan terhadap isteri. Memang betul dalam surah An-Nisa dan surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira.
banyak hunna ni. Hunna sebab perempuan lah kan. Wallati takhafuna nusyuzahun. Wanita-wanita yang kamu bimbang, yang kamu takut akan nusyuznya. Kita takut isteri kita derhaka kan. Maka Quran kata apa? Quran kata nasihatilah mereka. Itu langkah pertama, bagi nasihat. Yang kedua, pisahkan mereka di tempat tidur. Yang ketiga, pukul mereka. Yang inilah yang selalu jadi masalah ni. Suami selalu guna ayat ini untuk justify kenapa dia tampar isteri dia. Kenapa dia tendang isteri dia. Kenapa dia hantuk kepala isteri di dinding. Dia kata Quran yang kata pukul. Jadi ini antara sama ada mereka tidak faham atau mereka sengaja menggunakan ayat Quran untuk berlindung dengan menggunakan ayat Quran. Baik, untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, kita khususnya para suami tidak boleh melayan isteri kita sama seperti lelaki-lelaki lain. Tak boleh. Isteri ni dia so special. Dia sangat istimewa dalam agama. Kan? Sehingga kan Nabi SAW dalam hadis yang agak panjang, saya baca terjemahan sahaja sebab kita kesuntukan masa. Nabi kata istausu bin nisa. Nabi pesan dekat kita untuk kita buat baik dengan wanita ni. Sebab apa? Nabi kata dicipta dari tulang rusuk. Yang kata tulang rusuk ni dia bengkok. Jadi kalau kita paksa dengan kasar untuk betulkan tulang rusuk tu, kau akan mematahkan dia. Kita akan merosakkan isteri kita. Jadi kita tak boleh kan paksa-paksa dengan cara yang melampau. Maka kalau kita biarkan, kita tak bimbing, dia pun tak boleh. Dia akan terus bengkok. Maka Nabi kata apa? Fastausu bin nisa. Nabi pesan dekat para suami, buat baik kepada kaum wanita. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi main point di sini ialah suami mesti buat baik kepada isteri. Tendang isteri itu bukan buat baik. Walaupun let's say betul isteri buat salah sekalipun, isteri ada betul-betul buat salah, tendang bukan cara membimbing isteri. Jadi perintah agama supaya kita berbuat baik kepada isteri. Dan antaranya ialah kita mungkin perlukan contoh. Aku ni ganas ke tidak? Maka nak tahu ganas ataupun tidak bukan ukuran kita, tapi ukuran agama, ukuran Islam, ukuran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tidak boleh memukul pada wajah isteri. Mana-mana suami yang pukul wajah isteri dia, dia tampar isteri dia, bermakna dia telah melanggar hukum agama. Dia telah melakukan keganasan dalam rumah tangga. Sebab Nabi menyebut dalam satu hadis Abu Daud, wala tadribil wajha wala tuqabbihu wala tajhur illa fil bait. Nabi kata janganlah kamu pukul isteri kamu pada wajah. Tak boleh pukul pada wajah. Tumbuk tak boleh, tampar tak boleh, apa-apa pada muka isteri tu tak boleh. Sebab wajah ini adalah tempat kemuliaan. Jadi kita suami, wajah isteri kita jangan tampar dia, jangan pukul dia. Wajah isteri ni untuk kita usap, untuk kita cium, untuk kita cumbu, untuk kita tunjuk, zahirkan rasa kasih, rasa sayang kita kepada isteri. Itu wajah isteri. Kemudian Nabi kata wala tuqabbih, kan? Jangan kamu memperlekehkan isteri, menghina isteri. Jangan buat benda-benda yang boleh merendahkan status dia. Kita hina dia. Engkau ni kan kerja pun kerani saja. Contohnya. Kita hina pangkat isteri kita. Engkau ni mak ayah pun miskin, orang kampung. Tak boleh. Kan engkau ni bodoh, bangang. Ini semua perkataan yang kesat, yang boleh mengguris hati isteri, yang menghina isteri. Itu tak boleh. Ini contoh keganasan rumah tangga yang dilarang oleh Nabi SAW. Isteri perlu kita muliakan dia, tutur kata kita menggambarkan kita muliakan isteri, tutur kata kita menggambarkan kita menyintainya, kita kasih kepada isteri kita, tutur kata kita menggambarkan kita mengangkat kedudukan isteri kita itu. Bukannya dengan memperlekehkan dia, bukan dengan hina dia, bukan dengan cara ejek-ejek dia, bukan. Kemudian yang ketiga dalam hadis Abu Daud ini Nabi kata jangan kamu
hajarnya maksudnya kita jangan boykot lah. Bahasa mudah, bahasa moden kita, jangan kita pulau, boykot isteri. Depan orang kita tunjuk, kita tak mahu duduk dekat dengan isteri ni, kita abaikan dia depan orang. Kan, depan adik-beradik dia, depan mak mentua kita, ayah mentua, mak mentua kita adalah bapa, ibu bapa kandung isteri kita. Kita tunjuk yang kita ni tak pedulikan isteri kita, jangan. Itu jangan kita buat. Kan, terutamanya depan mak ayah dia, keluarga dia, adik-beradiknya. Kita kena tunjuk kita sayang, kita jaga isteri kita elok-elok. Ini ada sunnah kan, yang diajarkan oleh Nabi. Baik. Soal kita bergaduh di rumah, itu biarkan dalam rumah. Dalam rumah kita merajuk ke apa kan, itu biarkan dalam rumah. Tapi depan orang ramai itu jangan tunjuk yang kita ni ada masalah. Kan, ada masalah, sabar dulu, masuk kereta. Bila sampai rumah, lepas tu bincang elok-elok di rumah. Seorang ni nak merajuk, seorang ni nak duduk dalam bilik, tak mau makan ke apa ke, nak tunjuk yang dia ni kecil hati ke apa. Yang tu buat di rumah. Kita kena pandai simpan aib kita, aib pasangan kita, aib keluarga kita kena pandai lah. Kita tak boleh nafi, kita semua ada aib, kita ada defect, ada kekurangan, ada kesilapan, maka kita kena pandai jaga benda-benda macam tu. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang lain adalah 8.5. Saya ambil 1 minit. Dalam satu hadis yang lain, Nabi tak pernah pukul pembantu, Nabi tak pernah pukul isteri. Jadi ini contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, akhir sekali, sahabat-sahabat sekalian, kewajipan isteri bagi kamu, ini dalam Sahih Muslim, kewajipan isteri bagi kamu adalah tidak boleh permaidani kamu ditempati oleh seorang pun yang kamu tidak suka. Jikalau mereka melakukan perkara demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas. Katalah isteri kita ni betul, dia buat satu kesilapan yang kita tak boleh terima, kan? Yang kita tak boleh terima, kan? Kita nak pukul dia. Maka bila pukul tu Nabi kata apa? Ghaira mubarrih. Ghaira mubarrih, yang tidak membekas. Kita ni suami ni kadang-kadang dia nak lepaskan kemarahan dia. Itu yang saya bagi contoh sebelum ini. Guna helmet, topi keledar, guna kepala besi, kepala tali pinggang yang daripada logam tu. Kan, tendang dan sebagainya. Sedangkan Nabi kata kalau pukul pun, pukul yang tidak membekas. Sebab itu para ulama bagi contoh, pukul isteri ni kalau betul kita nak marah sekalipun, pukul dengan berus gigi, kayu sugi lah zaman dulu. Sekarang pun ada kayu sugi, tapi yang kita biasa guna berus gigi. Pukul dengan berus gigi, sakit tak? Tak sakit. Cedera tak? Tak cedera dengan berus gigi. Tapi bila suami pukul dengan berus gigi tu menggambarkan suami marah, tapi pada masa yang sama tidak sakit, tidak luka, tidak patah, lebam pun tidak. Itu yang kata pukulan yang tidak membekas. Ataupun kain selimut. Ambil kain selimut yang besar tu, pukul. Luka pun tidak, patah pun tidak, isteri pun tak sakit, tapi isteri tahulah suami dia marah. Itu pun peringkat akhir. Kan, peringkat yang ketiga dah puas nasihat, dah puas tunjuk melalui body language dan sebagainya. Yang ketiga tu pukul pun tidak membekas. Tapi hari ini suami guna alasan itu mengatakan Islam membenarkan suami pukul isteri. Ini kefahaman yang jahat, kefahaman yang tidak patut untuk dinisbahkan kepada agama kita. Sekadar itu 8.32 saya serahkan kepada moderator Puan Zainal untuk seterusnya kalau ada soalan. Ustaz bagi peluang membuka soalan kepada yang ada kemusykilan, silakan. Saya tengok kat sini Puan Salma awang angkat tangan. Tak apa, saya baca soalan di ruangan chat ini daripada Puan Niksum. Ustaz, semasa dalam IPO, PO itu adakah si suami atau pelaku dimestikan meneruskan menyara hidup si isteri itu mangsa termaktub dalam akta keganasan rumah tangga? Baik, wallahu alam. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada sistem dua mahkamah lah, bahasa mudahnya
kita ada dua sistem. Mahkamah kita ada dua sistem. Satu sistem mahkamah civil, satu lagi kita ada mahkamah syariah. Bagi bagi kekeluargaan, bagi apa-apa kes kekeluargaan orang Islam termasuk dalam soal nafkah, maka kita menggunakan mahkamah syariah. Pihak yang terlibat boleh sewaktu dalam IPO ini boleh pergi dapatkan perintah interim, perintah sementara di mahkamah syariah supaya suami membayar nafkah nafkah isterinya seperti biasa ataupun nafkah anak seperti biasa. Dan kita ada sistem sekarang ni iaitu mana-mana suami atau isteri yang memfailkan kes, maka automatik pada masa yang sama perlu failkan juga kes nafkah. Ini untuk pastikan bahawa nafkah isteri ataupun nafkah anak itu tidak terabai. Dan kita boleh sediakan nombor akaun bank supaya pada setiap beberapa hari bulan yang tertentu, jumlah yang tertentu itu dimasukkan ke dalam akaun isteri untuk nafkah isteri ataupun nafkah anak. Jadi jawapan saya, melalui sistem yang ada ini untuk nafkah isteri ataupun anak boleh dapatkan perintah di mahkamah syariah, dan untuk cepat minta perintah sementara. Sebab kalau perintah yang kekal itu dia agak lambat prosesnya, untuk terpaksa melalui documentation, pelbagai perangkat seperti perbicaraan, kena bawa saksi dan sebagainya. Jadi itu lambat. Jadi dapatkan perintah sementara. Wallahu a'lam. Okey. Assalamualaikum soalan? Ustaz. Ada. Assalamualaikum. Saya nak tanya, ini kes ni kronik sikit lah sebab sang isteri nombor 2, dia mendapat perintah mahkamah untuk melawat suami dia yang berada di rumah isteri pertama. Tetapi isteri pertama meletakkan satu syarat-syarat di mana waktu tu memang very dari pukul kritikal lah, maknanya 1.5 jam macam tu sahaja. Satu, dan juga ketika berada di rumah tu dia tidak boleh langsung menggunakan even bilik air pun. Kalau nak buang air ke semua, dia kena pergi ke satu tempat, ke masjid. So takkanlah kita nak pergi ke mahkamah nak beri merayu setiap kali begitu kan. So apa tindakan mahkamah kepada isteri pertama ni supaya keadaan dia sebagai isteri kedua ni lebih memudahkan dia lah. Sebabnya nak rushing jauh daripada tempat yang dia nak pergi tu satu. Sekarang suami tu pula critical di hospital dan isteri pertama tidak memberi ruang kepada isteri kedua untuk melawat sebab dia kata tidak ada dalam mahkamah sebab di hospital ni tidak ada macam satu panggil yang dia boleh pergi melawat ke hospital. Apa pandangan Ustaz dan apa yang isteri kedua ni boleh buat? Baik. Wallahu alam. Yang pertamanya sebelum saya jawab tu saya nak kena buat disclaimer ke apa ke? Yang pertamanya saya kena ingatkan semua, jawapan saya ni adalah sangat terhad sebab saya tak diberi kesempatan untuk tengok file kan, untuk saya dengar version yang lengkap. Jadi saya boleh, tak pasti. kami boleh beri file. Boleh bertunjukkan file. Tapi sekadar untuk jawapan pada waktu yang ringkas inilah kan. Sebab kita nak baca file tu ambil masa yang lama kan. Tapi saya nak bagi tahu yang jawapan saya ni dalam keadaan saya mempunyai akses yang limited. Saya tidak ada akses kepada file. Jadi saya jawab secara umum sajalah. Secara umum. Jadi mungkin ada yang tepat, mungkin ada yang tidak tepat. Jadi yang pertamanya, kalau berkaitan dengan lawatan di hospital itu, pada pendapat saya tidak jadi masalah. Sepatutnya tidak ada masalah sebab sesiapa pun boleh melawat di hospital. Kalau contohlah kita buat andaian pihak yang terlibat kata hanya kaum keluarga sahaja yang boleh ziarah. So kita boleh tunjuk dokumen pernikahan yang isteri kedua ni memang isteri kepada si suami, dan saya tak pernah mengetahui bahawa pihak hospital membezakan isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga. Itu saya tak pernah ketahui. Dan pada pendapat saya pihak hospital tidak sepatutnya membezakan
antara isteri pertama, isteri kedua. Cuma kemungkinan, ini andaian saya lah, ini andaian saya bahawa itu adalah request daripada isteri pertama untuk pihak hospital halang isteri yang kedua dan sebagainya. Jadi itu di luar daripada pengetahuan saya apa yang berlaku dengan lebih lanjut. Cuma berbalik kepada soal lawatan di rumah isteri pertama itu. Kes dah berlarutan Ustaz, sampai dah 5 tahun dah kes ni. Okay, dan baik. dia membabitkan VVIP, bukan orang biasa lah, sebab macam hospital tu dia tak boleh masuk. Apa ni, dia sorry cakap dengan orang lain. Masuk. Apa ni, hospital ni macam, you tahulah kalau hospital yang VVIP ni nak masuk pun tak boleh kan, sebab dia kena bawa surat lah. Okay. Baik. Jadi berbalik kepada isu di rumah tadi, di rumah isteri pertama, kita perlu tahu bahawa sistem undang-undang di mana-mana pun kalau kita ada masalah kita perlu dapatkan perintah mahkamah. Jadi itu di mana-mana sekalipun. Jadi apabila berlaku pertelingkahan di antara isteri pertama dengan isteri kedua, memang tidak ada cara melainkan kita menggunakan pihak berkuasa. Jadi sebagaimana yang saya tunjuk tadi, kalau apa yang berlaku itu sampai tahap termasuk dalam keganasan, contohnya berlaku penganiayaan, kezaliman kepada OKU. Ini andaian saya bahawa si suami mungkin bedridden ataupun sudah pada tahap termasuk dalam taarif OKU sehingga perlukan kepada penjagaan orang dewasa. Maka jikalau sudah sampai di peringkat itu, isteri kedua boleh mengambil tindakan dengan cara melaporkan kepada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Cuma saya tidak pasti sejauh mana Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh menolong dalam isu pertelingkahan antara isteri pertama dengan isteri kedua jikalau tidak ada sebarang bukti berlaku penganiayaan kepada OKU yang terlibat. Jadi sebab itu saya kata tadi kita perlu meneliti keseluruhan fail kes yang terlibat, kena interview semua pihak yang terlibat baru saya boleh dapat gambaran. Tapi secara ringkas itu jawapan saya lah. Maksud saya ialah kalau si suami tadi kita tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa isteri pertama itu menganiayai si suami, maka isteri kedua tidak boleh mengambil tindakan di bawah untuk dapatkan IPO ataupun PO di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Cuma isteri kedua boleh mendapatkan haknya sebagai isteri kedua di Mahkamah Syariah untuk dapatkan giliran beliau sahaja. Tapi itu pun tertakluk kepada kemampuan suami tadi yang kata sakit kan. Jadi saya tak pastilah dia sakit apa dan sejauh mana pergerakan yang boleh dilakukan oleh si suami yang uzur itu. Wallahu Suami, kes suami ni Ustaz, dia memang tak sedar apa pun dah. Dia macam dah kata dah tak tahu apa pun ceritanya. Cuma anak-anak kepada isteri kedua ni macam, dan isteri kedua ni tak dapat langsung nak pergi kan. To the extent towards the end of the ni dah 6 tahun dia dah tak larat nak pergi dah. Dia tidak berapa nak melawat setiap minggu tu sebab keadaannya terlalu, kira ni mental punya inilah. Ini kes mental lah, di mana isteri tidak dapat. Berapa kali you nak beritahu pada polis, berapa kali nak beritahu pada mahkamah keadaan ni dia dapat kes untuk melawat tapi tak boleh kan. Berapa kali kita kena pergi bekerja ke sana kan. Jadi pertanyaan saya, adakah isteri pertama tu boleh boleh dimasukkan penjara ke, didenda ke atau apa? Kalau sekadar itu tidak, isteri pertama tidak boleh dipenjarakan dan tak boleh didenda. Oh, tak boleh ya. Tak boleh. Okey, tak. Okey, sebab dia suruh saya tanya pada Ustaz lah kan. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okey. Kiranya setakat itu saja Ustaz ya? Ya, boleh. Walau ada lagi soalan yang nak baca ni. Kita nak baca soalan dulu ke Ustaz sementara boleh. kita tunggu. Okey. Ada lagi soalan dia yang atas tu dia kata kalau pasangan yang bercerai untuk kali ketiga, bolehkah mereka rujuk semula ketika dalam iddah? Baik, wallahu alam.
bila sebut cerai yang ketiga ini, kena bezakan. Satu, cerai dah 3 kali berlaku. Mana cerai talak satu, kemudian lepas tu rujuk balik, kemudian cerai kali kedua, kemudian rujuk balik, kemudian cerai kali ketiga. Itu satu kes. Berbeza dengan satu lagi keadaan yang kita panggil talak 3 sekaligus. Kalau talak 3 sekaligus, contohnya suami dia kata kat isteri dia, aku ceraikan kamu dengan talak 3. Dia bagi 3 sekaligus. Baik, itu dua keadaan berbeza. Kalau keadaan yang pertama, iaitu dia cerai kali pertama, kemudian dia rujuk. Kemudian cerai kali kedua, kemudian rujuk. Kemudian cerai kali ketiga. Kalau keadaan yang pertama itu tidak boleh rujuk. Sebab itu adalah talak bain kubra. Kan, talak bain kubra ni tak boleh rujuk sehinggalah si isteri tadi telah berkahwin dengan lelaki lain dan telah bersama dengan suami yang kedua itu. Baru kemudian dia diceraikan, bukan disuruhkan, bukan dipaksa, dia diceraikan secara biasa oleh suami yang kedua, barulah isteri itu menjadi halal untuk dinikahi oleh suami yang asal itu. Itu jawapan saya kalau keadaan itu situasi dia yang pertama tadi. Kalau yang kedua, talak 3 sekaligus. Kalau talak 3 sekaligus ini, kebiasaannya mahkamah akan jatuhkan 3 talak. Talak 3, jatuh 3 talak, maka tak boleh rujuk dan tak boleh nikah baru. Melainkan sama macam kes yang pertama tadi. Tetapi sudah ada banyak mahkamah sekarang ini pada pengalaman peribadi saya dan pengalaman saya sendiri mengendalikan kes talak 3 sekaligus dan juga rakan-rakan peguam yang lain, apabila kita buat rayuan ke mahkamah tinggi atau mahkamah rayuan syariah, pihak mahkamah rayuan syariah ini mempunyai kecenderungan untuk menetapkan talak 3 sekaligus hanya jatuh satu sahaja. Terutamanya yang baru-baru ni, bila kita ada keadaan PKP-nya, kita ada COVID dan sebagainya, ramai orang stres dan lain-lain, maka mahkamah mengambil kira keadaan itu. Jadi pendekatan mahkamah hari ini dia lihat kepada case by case. Jadi tidak semestinya talak 3 sekaligus akan ditetapkan oleh mahkamah jatuh 3 sekaligus. Ada kemungkinan mahkamah akan mengambil kira keadaan yang berlaku kepada suami isteri itu dan menetapkan hanya satu talak. Maka kalau satu talak boleh rujuk, ataupun kalau dah lepas waktu iddah boleh kahwin semula antara suami isteri berkenaan. Wallahu a'lam. Okey, soalan seterusnya, adakah berdosa kita tidak menurut permintaan suami untuk makan ubat tahan sakit sedangkan ianya ditegah oleh doktor kerana ada komplikasi yang akan berlaku? Baik, wallahu a'lam. Sebagaimana yang kita tahu, perintah suami wajib diikuti selagi tidak bertentangan dengan hukum syarak, bukan perkara maksiat atau bukan perkara yang membahayakan. La darara wa la dirar. Kita tak boleh buat benda yang membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain. Jadi apabila suami memerintahkan ataupun menginginkan kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pandangan pakar, dan pakar itu meyakinkan kita yakin dengan pandangan pakar itu bahawa kalau kita menyanggahi dengan pandangan pakar itu boleh membinasakan kita, membahayakan kita atau memudaratkan kita, maka dia termasuk dalam larangan Nabi itu la darara wa la dirar, maka kita tidak wajib untuk patuh kepada perintah suami. Jadi jawapan saya, kita boleh mengingkari perintah suami, cuma pandangan saya kita kena pandailah dalam kes ini. Katalah suami kata kena makan, kena makan ataupun jangan makan, ataupun bertentangan dengan pendapat doktor, maka kita kena pandai-pandailah. Kita ikut pendapat doktor, pada masa yang sama kita sembunyi-sembunyi dengan suami kita. Kita kena bohonglah. Orang Melayu kata bohong sunat. Bukan bohong sunat, tapi sebenarnya kita dibolehkan berbohong kalau perkara itu melibatkan dalam larangan Nabi la darara wa la dirar. Jadi pandai-pandai
antara suami isteri. Wallahu a'lam. Dan soalan last tu saya nak nampak daripada Nur Ashikin, adakah deraan emosi, mental dikira keganasan rumah tangga? Ya, wallahu alam, sebagaimana di awal kuliah kita sebelum ini, yang dikatakan keganasan itu termasuklah penderaan psikologi ataupun mental. Jadi tak semestinya hanya melibatkan fizikal sahaja, bukan pukul sahaja, apa-apa yang boleh menyebabkan tekanan perasaan juga termasuk dalam keganasan rumah tangga. Wallahu alam. Okey, nampaknya setakat itu saja Ustaz. Dan alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Ahmad Jalani atas perkongsian ilmu ini. Dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua. Dan Ustaz, kita sambung dulu insyaAllah pada minggu hadapan topik yang lebih menarik lagi. Ustaz, kita tutup dulu, tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Marilah Silakan. kita sama-sama akhiri sesi kita pada pagi ini dengan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh-Mu ya Allah. Maka kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah.